أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam yang maha mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasih kepada kita, yang Dia beri segala nikmat kepada kita, sebesar-besar nikmat iaitu nikmat al-Islam wal iman, dan tak lupa lagi nikmat yang Dia beri kepada kita iaitu nikmat penglihatan, pendengaran, dan lain-lain lagi pada nikmat-nikmat yang Dia bagi kepada kita. Itu adalah sebesar-besar nikmat yang kita sebut. Sebab nikmat penglihatan, pendengaran ini adalah satu nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, yang seolah suruh kita carikan kebenaran. Apabila kita saat ni tutus sapa umur 15, dia suruh kita carikan kebenaran. Maka kebenaran itu duduk di mana? Duduk di orang hak bawa, ahli hak bawa kebenaran itulah. Sama-sama lah. Sebab itulah Allah SWT apabila Dia kena tak baik kepada kita, Dia katuk semua jalan-jalan nak hasilkan ilmu manfaat kepada manusia. Sama ada pendengaran dia, sama ada penglihatan dia, mata, telinga, tangan, kaki, Dia katuk lebih. Maka kita alhamdulillah masih lagi Allah SWT bukakan kepada kita. Hendaklah kita jaga biar baik-baik. Janganlah kita dak buat sihir mai perkara tersebut. Kita guna we kena pada tempat dia. Tuhan we telinga untuk kita mari dengar apa jadi perkara nak baik kepada kita. Tuhan we mata untuk nak tengok apa keterangan-keterangan daripada kitab yang maha suci yang Dia beri kepada kita di Al-Quran. Dan kaki, tangan kita semua saat ni gerak-geri kita, yawi kepada kita. Satu hari Dia tanya kita, seolah yawi penyai kepada kita. Alhamdulillah, pada malam yang maha mulia ini, sedikit kita sambung lagi lah kitab hadis kita, itu matan kitab hadis 40 Imam Nawawi hak kita duk belajar tiap-tiap minggu tu. Malam ni iaitu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita duk hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 saat ni tu insya-Allah Subhanahu wa taala kita nak berilah keterangan sebagaimana ulama kita duk syarahkan ini hadis. Semua hadis ni tu sakut paut belaka dengan kita. Tak kira kita budak, kita remaja, pemuda, tak kira kita umur banyak dah pun, kita kena ambil tahu dengan ini hadis. Hadis bunyinya daripada Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia? Kita tengok dalam muzakkirah kita tu.
Apa maksud dia? Kata dia, maksudnya daripada Abi Hamzah, anak ke Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah SWT meredakan darinya, dari Anas bin Malik saat itu. Anas bin Malik itu pia khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang duk jaga Nabi. Orang panggil khadim, orang yang duk jaga Nabi. Kalau bahasa saya panggil panibat, orang yang duk panibat Nabi seumur. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada beriman seseorang kamu, tidak beriman seseorang kamu hingga ia, seseorang saat itu, kasih ia untuk saudaranya apa yang ia kasih untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita tengok nampak pandak ya cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas saat itu Nabi riwayat atana, Nabi riwayat atau tidak sempurnakan iman seseorang melainkan dia saat itu, seseorang saat itu tu kena kasih kepada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia. Kalau bahasa Sia orang panggil bukan kondeng, kauต้องรักและชื่นชอบสหายของเขาเหมือนเขารักตัวเอง itu bahasa Sia. Mana kata kan? Mana kata kita kasih kepada saudara kita tu nak wis serupa kita kasih kepada diri kita. Allahu akbar. Besar kita tengok dah. Kita tengok tu, kalau kita tengok di sini besar. Tengok Nabi kita cakap sikit je. Tapi pengertian saat ni tu kalau kita perhati biar baik-baik. Kalaulah orang Islam beramal dengan ajaran Islam, nescaya tepat orang Islam pun duduk, orang Islam tu jadi aman, jadi selamat, jadi tak berlaku berbalahan dalam masyarakat. Kalaulah benar-benar kita dengar wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas ni, Abi Hamzah ni panggil gelaran. Barangkali anak sulung dia nama Hamzah. Tabak tu orang Arab kalau anak sulungnya nama Muhammad, dia kata Abi Muhammad. Kalau nama anak sulung nama Abdullah, dia kata Abi Abdullah. Kalau anak sulung dia nama Zaid, dia tak nama Abi Zaid. Lagu tu lah sokmo-sokmo. Sekarang ni kita tengok tempat masyarakat kita ada dah. Nah, duk ambil tafaul dengan nama orang Arab tu, mari letak juga dengan orang kita. Abi Aisyah, Abi Nufai, Abi Bakrin, Abi Usman. Dia tidak nama Abi Usman kali, tapi gelaran dia you nak wisupa dengan para sahabat saat itu tu gelar kepada dia. Abi Ahmad. Nah, kita perhati tengok dah. Terperhati tengok kata apabila masyarakat kita, orang Islam kita tempat tu walaupun orang Melayu, ya kesal dengan Arab tam orang Arab. Mari guna juga di atas muka kita. Guna di atas diri kita, guna atas apa-apa saja. Itu panggil kata contoh tauladan yang baik daripada hak orang Arab saat itu, kita mai guna tempat kita. Sedikit daripada sejarah Anas bin Malik saat itu. Anas bin Malik saat itu dia masuk orang tu, dia masuk Islam sebelum tak ada orang tua dia masuk lagi. Dia kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia apabila ia hijrah pergi pada Madinah saat itu tu dengan ibu danya, iaitu dengan mama dia lah kita kata. Apabila dia hijrah pergi pada Madinah, dia tu kena waris warah ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena kebalik neneknya Abdul Muttalib. Kalau kira ni orang kerajat, orang dalam waris warah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saat itu tu apabila pergi kepada Madinah, dia tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kenal kepada Nabi saat itu. Wahala dia tu kecil lagi. Apabila ibu dia saat itu tu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dia kata goyak kepada Nabi kata, "Ya Rasulullah, ambil anakku widok khidmat kepadamu. Aku nak tawarkan anakku saat itu widok panibat, widok khidmat, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat gapo suruhlah dia."
Walau umur dia saat ni tu 10 tahun je. Umur 10 tahun. Nabi SAW yang hidup dengan Nabi tu umur 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi SAW. Anas tu selepas daripada Siti Aisyah, ialah paling kenal Nabi sungguh, sebab dia duduk sekali. Dia duduk le umuh. Dia duduk sekali. Dia kata setengah daripada di antara perangai akhlak Nabi SAW, dia kata aku duduk dengan Nabi SAW 10 tahun ni, Nabi SAW tak pernah jekah kepada aku. Nabi SAW tak pernah marah kepada aku. Kalau aku buat gini, Nabi tak tanya mu buat apa. Kalau aku buat pinggir pecah, genum boleh buat genum gaduh, dia tak biasa marah. Nabi SAW tak biasa, tak ada sifat marah, nak murih kepada itu. Orang panggil tu khadir, dia menepati hamba lah, menepati orang duk khidmat. Sepatutnya kalau kita tengok learning tu penghulu, itu ketua saat itu caw naik saat itu tu, apabila anak kali hidup rumah ni dia murih. Nya ada satu hari wasa tak setuju kok mana dia marah. Tapi Nabi SAW, Anas royak atau aku duduk 10 tahun, sampai ke aku duduk di umur 10 tahun hingga ke umur ku wafat Nabi SAW, aku umur 20 tahun, aku tak pernah dengar ataupun tengok Nabi SAW marah kepada aku. Allahu Akbar. Itu akhlak Nabi SAW. Tatkala Anas saat itu tu jumpa dengan Nabi, ibu dia saat itu minta kepada Nabi SAW, minta Nabi SAW doa bagi dia, doa bagi Anas. Ya Rasulullah, mudoalah kepada dia dia umur panjang. Ya Rasulullah, mudoalah bagi dia dia tu rezeki murah. Ya Rasulullah, mudoalah bagi dia saat ni cerah hati, jangan benuk. Maka Nabi SAW akid tangis lalu doa kepada Anas bin Malik, bagi doa beri kepada Anas bin Malik. Tiba-tiba Anas saat itu dari kalangan orang Ansar, sekaya-kaya orang. Anas ni umur panjang, umur dia kata dalam satu riwayat umurnya 100 tahun. Anak dia tu nak atau berkat Nabi SAW, anak dia 99 orang. Anak dia. Allahu Akbar. Ini benda kita tak mustahil ni. Orang di zaman Nabi SAW, orang tempat kita ni, orang ada nyawa sekali kita selalu ni, anak 40 orang ni ada betul. Kita tak pelik perkara ni. Orang Mesir, salah satu daripada guru saya juga, tapi saya tak mula ramah mana dengan dia, tapi dia ngaji setika-tika aja. Dia tu anak 40 orang anak dia. Masya-Allah. Abang itulah kita tersetengah pada keberkatan Tuhan kepada seorang itu anak banyak. Abang tu Nabi SAW dia gemar umat dia saat itu suruh nikah kahwin. Dia suruh nikah kahwin sebab dia saat itu nak bermegah-megah pada hari akhirat esok apabila dia tengok ummah dia. Maka kita tengok Anas itu anak dia 99 orang, umur dia 100. Kata satu riwayat umur 100 lebih. Orang zaman tu lah kita kata. Walahal orang zaman kita ni, Nabi kita royak syiat dah. Royak kata no, umatku ni umur tak lebih daripada 90. Sikit sangat je yang kelajak pergi pada 70. Ada pun hak jeli sikit-sikit tu tak kira lah, kita kira pada golek. Tu dia. Dan Anas tak ni duduk khidmat pada Nabi sehingga Nabi wafat. Sehingga Nabi wafat. Dia saat itu royak hadis daripada Nabi SAW lebih pada 2000 hadis dia saat itu tu. Inilah kita tengok atas sungguhnya para sahabat untuk nak sampaikan agama mari pada kita. Kita jangan sengka nah malam ni kita mari duduk tengok dengar faham tak. Nah, nya ada satu hari satu kalimah, satu papatah yang kata jatuh dalam hati kita jadi nampak. Kita jadi seolah atas satu cahaya yang Allah SWT capak di hati kita. Kita suka kepada ilmu, kita suka kepada ahli yang bawa ilmu. Jadi suka kita. Nampak tak? Sebab itulah berkatnya doa Nabi SAW bagi Sayyidina Anas tak itu tu, seolah dia dapat berlaku.
harta dia tu banyak, rolek di negeri Madinah saat ni tu orang buat kebun tamar di Madinah tu setahun tu buah sekali ya. Tapi Sayyidina Anas ni setahun buah tamar dia buah dua puye kita kata. Kalau kita tempat kita kalau puye buah dua puye, orang duk buah puye je. Itu panggil berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ikut baik. Maka kita mari tengok di sini, itu sikit daripada kisah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, tidak sempurnalah iman seseorang dari kalangan kamu sehingga kamu saat itu kena kasih pada saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri. Itu tengok patah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit je, tetapi dengan pendek setara ni kalau orang Islam benar-benar kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari pakai ini perkataan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ukas semua masalah. Boleh ukas semua masalah. Tu dia. Kadang-kadang orang kita ndak jadi masalah tu ada dua sifat, ada beberapa sifat dia. Salah satu daripada sifatnya sifat apa? Bahasa Arab panggil sifat ananiyah. Ananiyah apa? Ananiyah ni makna kata tengok buat satu perkara tilik pada diri ya, tak tengok dah pada orang lain. Itu dipanggil sifat al-ananiyah. Itu dia. Maka Nabi SAW mai royah hadis ning tu nak jetik tu baik, nak buai daripada hati manusia, hati umat dia sifat tu dah. Orang panggil dalam bahasa Arab dia panggil al-ithar. Bahasa Arab dia panggil al-ithar dengan sa. Mana tano? Makna kata dia tengok kepentingan dia lebih pada diri dia. Walahal pada sama, dia tak lupa kewajipan untuk diri dia. Abak tu kita kata dalam kampung ada 2, 3, 4 orang yang orang lagu ning ni, Allahu akbar. Apa nak berlaku dah? Apa nak berlaku? Tu dia. Tidak sempurna. Nabi kita kecek kata la yu'min. Mana tu nafikan kesempurnaan, bukan nafi sifat iman. Tu lain tu. Lain tu. Mana kata kalau kita tilik kepada, kalau kita kata kalau gitu, kalau kita tak kasih kepada kawan kita lebih pada diri kita, kalau gitu kita bukan dari kalangan orang beriman, dak bukan murak lagu tu. Dah buka zahir tu bukan khandak Nabi khandak lagu tu. Nabi khandak kata tidak sempurna iman. Mana kata makna kata kalulah dia bersikap ananiyah, tengok kepentingan diri lebih pada kepentingan orang ramai, maka dia dalam hati dia iman dia kurang. Iman dia tak rok. Sebab iman di sisi ahli sunnah wal jamaah iaitu ada yazid wa yanqus. Ada naik, ada turun. Tak kalau mari tika-tika jadi naik, jadi kuat sikit. Tak berhenti mayabah 5 waktu ya dulu, tu iman kuat. Tetapi kadang-kala mari tak rok. Yang pus. Mari tak rok. Nak bangun kau dulu, nak pergi kau dulu lagi gitu. Mak kita nak buat lagu mana nak jadi naik semua tu. Ya tak boleh jadi. Tetapi hubak nak naik semua tu, kita kena duduk dalam masyarakat suasana ni salah satu daripada nak membawakan kita nak pergi ke arah ke mana juga. Kalau kita duduk dalam suasana orang tak ada langsung orang taat kepada Tuhan ni, tak gerak iman kita. Tapi kalau kita duduk dalam suasana orang nampak atau rajin maya masjid, rajin ngaji agama, rajin wasiat di antara satu sama lain, iman kita jangan kuat. Tak orang sebut minta sedekah sikit, bagi lalu orang ajak pergi buat majlis untuk nak dengar ilmu agama, kusai dia dan anak-anak dia. Kita tengok tu panggil iman. Mana tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak di sini kata tidak beriman, makna la orang panggil tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Itu sebagai makna sekitar lalu dengan cara borang, dengan cara umumnya. Kita mari tengok syarah di bawah tu. Dia kata
qauluhu la yu'minu ahadukum, berkata ulama, maka bermula nafi yang dimaksud dalam hadis ini ialah nafi kesempurnaan iman, bukan nafi diri iman. Wallahu a'lam. Ini saya sebut ayat saya ini. Kita mari tengok, adakah lagu ning ni ulama ada kecek dalam kitab dia. Nah, orang panggil nafi kesempurnaan, bukan nafi diri iman. Kita tengok ulama duk khilaf kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam goyak kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada jenis semaya bagi mereka yang tak baca Fatihah. Mana kata kalau kita semaya Allahu Akbar kita tak baca Fatihah, makna kata tak sah semaya kita. Tak sah semaya kita. Tapi kita le mazhab Syafi'i, semua hak kita duduk tempat Nusantara kita sama ada Malaysia, Indonesia, tanding kita dan kok bakok kok mana ni bermazhab Syafi'i ni wajib kita kena baca Fatihah. Tetapi kalau kita mari tengok orang kok India, orang kok Pakistan, mereka itu bermazhab Hanafi. Mereka tak weh hadis-hadis sebab mereka tak baca Fatihah. Dia kata dak dalam hadis sak ning tu hak Nabi nafi sak ni Nabi nafi tubik sak ni tu nafi sempurna bukan nafi sah. Dia kata sebab tu kita nak baca ayat apa pun tak apa semaya. Tu kita nak buka, nak tahu kata oh mazhab lain mikir lagu ning weh, tapi kita ada mazhab kita tetap lagu ni. Walaupun pendapat hak kuat iaitu nafi di situ iaitu nafi kesempurnaan, makna kita tak baca Fatihah tak sahlah semaya kita duduk dengan mazhab jumhur. Kita tengok bawah lagi dia kata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa makna dia? Dia kata hatta yuhibba li akhihi ai sehingga kasih ia seorang untuk saudaranya, saudara muslim. Untuk saudaranya, saudara sesama muslim. Kalau sini orang sia bukan saudara. Orang sia orang panggil bukan saudara orang beriman. Tetapi dia saudara bagi kita, saudara semanusia. Lain dua tu. Mana kata kalau sini kata Nabi kita suruh kita kata kita kena kasih kepada saudara kita, saudara mana? Saudara sesama Islam. Saudara sesama Islam. Tapi Imam Nawawi sendiri syarah hadis ni dia kata sepatutnya kita kena kasih juga kepada saudara kita hak bukan Islam. Mana saudara kita hak kemanusiaan tu, sesama manusia tu, kita kena kasih juga kepada dia. Ya ilak lah ke mana? Ya hurai lah ke mana? Dia kata kalaulah kita tak kasih kepada dia, dalam hati kita tak baik dengan dia, kita nak buat hidayat Nabi masuk Islam lah ke mana? Nampak juga dah Imam Nawawi kita syarah dah. Dia syarah kata mana kata Nabi kita ayat atau hatta yuhibba li akhihi sehingga kamu kasih pada saudaramu tu iaitu saudara se-Islam tu syirak dah. Maka saudara hak bukan Islam pun kita kena buat baik juga dengan dia. Rajaan kerana loba daripada kita nak dakwahkan dia, nak serukan dia, dia terima juga Islam. Hak tu hak nak. Sebab kita ni umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku yang boleh hadir malam ni, umat Nabi kita tu ada dua. Ada di sana orang panggil, bahasa orang ngaji panggil ummatul ijabah. Ada di sana orang panggil ummatul dakwah. Ummatul ijabah lagu mana? Ummatul ijabah makna kata umat yang disahuti para syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia dengar mari ajaran Nabi, ia terima, tunduk, beramal dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil ummatul ijabah. Orang sahuti dengan arah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ummatud dakwah, mantap umat Nabi juga, tetapi berhajat kepada kita tu kena serukan dia. Kena kasih hasil belah kepada dia supaya apa? Nak bawakan hidayat daripada kita orang Islam pergi kepada dia supaya heret dia masuk Islam. Sebab di hari akhirat esok kita kena tanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tanya tu geno menjumpa orang tak beriman ya baik kamu, geno mu tak royak Islam kepada dia, geno mu tak royak ajaran syariat Nabi kepada dia. Nak tanya kita ni. Nampak tak? Kita ni bukan tak reti belaka, bukan orang awam belaka.
Reti kita kecek benda hak kita reti. Apabila kita reti dalam juzuk ni, kita royak juzuk ni. Termasuk dalam reti juga. Nampak tak? Kalau itu hadis Nabi SAW royak kata, tidak sempurna iman seseorang melainkan dia kena kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia saat itu tu. Mana kata no? Kasih pada diri dia kata ai minal khair, daripada kebaikan. Lagu mana daripada kebaikan? Makna kata kalaulah kita kasih terhadap benda baik, kita kena kasih juga pada saudara kita surat kara baik. Kalaulah kita kata kara baik saat itu sama ada kara baik hak bentuk ke dunia ataupun kara baik bentuk akhirat. Nampak tak? Supaya kita kata sama-sama orang kita kasih belaka pada harta, sama-sama orang kita kasih belaka pada sifat kekayaan, sama-sama orang kita tu kasih belaka pada ilmu nafaat. Hak kita sebut saat itu kagak baik lah tu. Daripada kekayaan, daripada harta benda banyak, daripada ilmu yang manfaat, daripada anak yang soleh, daripada apa-apa semua tu kagak baik lah. Kagak baik. Contoh kita kata, kalaulah kita buka kedai, kita buka satu kedai, kita kata kita jauh tak, kita kata apabila kedai kita tu laku, tiba-tiba orang nak beli pada kedai kita tu, kita tengok kedai hak sebelah pada kita tu tak laku lagi, kita royak pada orang beli satu bebek, pergi beli kedai dia tu. Janganlah kita setara tu. Tu hak Nabi kita nak royak tu. Nak royak tu kan? Kalaulah jadi sempurna email seseorang, dia kena kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia. Diri dia kasih juga nak pada rezeki yang molek. Tetapi apabila dia tengok kedai gu dia saat ni tu tak laku lagi, sehari tak laku lagi, dia royak kepada gu dia, royak kepada luka dia, royak kepada orang nak beli kedai dia, bebek kedai kita bagi tak ada, pergi beli kedai gu kita tu. Boleh tak email orang siapa setara tu? Nabi hendak nak royak pada kita, nak royak benar tu dah. Nah, ini kalau kita tengok dalam sejarah para salafus salih, orang panggil orang soleh sebelum daripada kita, yang orang sama ada dengan Nabi, sama ada tak dengan Nabi, daripada ulama-ulama dulu ni, dia beramal lagu tu. Dia beramal lagu tu sebab tu dia saat ni tu rezeki murah, dia saat ni tu penyakit pun tak ada, dia saat ni tu apa-apa saja kita tengok kepada dia basah, tak ada nampak kering tak. Tu dia. Tu tengok tinggi dah. Habis dia kata wal khairu kalimatun jami'atun ta'ummu ta'at wal mubahat ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wa takhrujul manhiyat. Dan kara yang baik saat itu gapo? Nak ayat kara baik tu. Kara baik saat itu apabila dinamakan kara baik, masuk semua jenis kara yang ditaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun masuk semua kara yang diharuskan oleh syarak. Tak kira. Nah, daripada kita tu buat baik kepada jiran kita, buat baik kepada guru kita, buat baik kepada orang yang ada budi bahasa dengan kita, itu panggil semua masuk kara baik belakang. Setengah daripada kita kasih pada saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita. Kita ni orang molek dah. Kita ni orang duk tak matah dah. Kita ni orang seolah atau boleh tu tepat boleh tupai dah. Kita tengok guru kita semaya pun tak semaya lagi, ngaji pun tak belajar lagi, duit pun tak ada lagi. Kita rasa sia di guru kita dah. Mana kata kasih kita terhadap dia tu, kita nak buat lagu mana? We dia tu tak semaya jadi semaya, we dia tak ada duit, we ada duit, we dia tu tak sihat jadi segar. Tu nak buat lagu mana tu? Lah tu panggil tu pangkat yang sangat tinggi hak Nabi kita royak. Hak Nabi kita royak kepada kita. Dan nak tanya tu kara baik tak? Ya, kara baik. Kita tengok kawan kita misalnya, guru kita masih lagi duk main benda dadah. Makan ketong lah, cocok debu lah. Semua kara yang main belakang. Tapi kita orang hak segar ni, nak buat lagu mana? Anak cucu sama anak cucu kita belakang. Nak heret lagu mana tu? Tu diri kita tu, perasaan tu.
Kalau kita perasa untuk lobok, untuk nak heret dia mari pada duduk daripada kegelapan, mari duduk dalam cahaya saat ni tu, sifat kasih tu. Sifat kasih. Atau bukan mudah tu. Dah bukan mudah perkara ni dah. Bukan mudah. Kadang-kadang kita apabila di atas lidah ni kita boleh kecek. Tapi apabila benda berlaku sungguh segar rasa nak buat kerja. Nak kadang-kadang ikut demo. Kadang-kadang. Tu. Atau panggil tu suasana yang membawakan seorang saat ni tu. Jadi kelamak duk masing-masing. Orang nak buat baik semua. Orang nak buat tak juru semua. Sebab tu Nabi SAW apabila dia kecek satu tempat dia kata hak sempurna manusia saat ni tu bukan soleh saja. Bukan dia saat itu molek diri dia saja, tapi hak sah lagi dia nak muslih. Orang boleh beki pula diri dia dan boleh beki pula orang lain. Payah. Payah. Orang duk galik ke bucu-bucu, duk galik ke basah-basah. Kita rasa nak ajak weh dia mari masjid. Rasa nak royak weh kepada dia. Pada nafsu kita bulak weh dia. Widuk situ, hak tu nafsu. Hak tu nafsu hak duk di kita. Tapi hak ilmu, hak Tuhan duk suruh kita, Nabi royak pada kita, buai sifat tu, terus jalan lagi royak kepada dia. Terus lagi heret dia. Dia nak mari tak? Kadang-kadang orang tempat kita ni kita tengok atau hanale, kerah, takabur. Saya salah tak pernah hajak kerah orang tempat kita ni. Orang tempat kita ni kenal belakang lah, kita kata kerah, orang kerah. Orang jadi seolah atau kecek mudah-mudah kok gasang. Kita royak, kadang-kadang royak mengang mulut tak padai lagi. Suara dengan benda tak mari lagi. Beberapa kali tak mari. Nak royak atau kerah. Kita juru nasihat, demo juru orang kena nasihat, seolah kata nak terima nasihat tu tak boleh. Allah Akbar. Kita ni dalam masjid malam ni alhamdulillah, kita pujilah banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mari dengan kebetulan, walaupun kita mari dengan tidak ada paksa mana-mana, kita saat ni tu termasuk oleh orang apa? Orang kanak dah benda baik. Untuk nak mari dengar perkara baik, apabila kita kelik gi, kita boleh buat amal. Hak tu hak nak. Bukan kita mari di masjid saling tu hanya sonya untuk nak dengar saja. Tapi hak nak so lagi apabila kita kelik gi, boleh mengiktibar hak apa hak kita duk dengar tadi. Sepuluh hari royak sama lah. Kita mari royak sini meja ni ilmu pun tak ada kali. Ilmu pun tak ada kali. Tetapi dengan baca dengan kita ada amanah untuk nak baca sikit kala-kala ulama, cuba kita tilik pada buah hak ulama kita royak tu melalui majlis kita ni. Lagi guna hajak anak cucu kita mari. Malam ni kita tengok ada adik-adik kita mari ni, kita nak sedikit untuk nak mengajar, untuk nak peringatan kepada adik-adik kita ni, tahu bahasa Arab. Tahu tentang bahasa Arab, bahasa Quran. Malam ni itu malam mula-mula kita kata. Dan ayah-ayah malam ni kalau ada anak cucu, kita minggu lepas kerana kita terheret anak cucu kita mari. Duk imarah masjid, duk penuh masjid. Nak tengok atau jadi lagu mana. Tu dia dah. Itu mari kita tengok bawah sikit. Mana kata lagu mana hak ulama kita duk syarah kata maksud kata kamu nak kasih kepada saudara kamu saat itu sebagaimana kamu kasih pada dirimu saat itu tu. Dalam pak wong lip tu saat itu duduk dalam apa panggil dalam wong lip saat itu. Pak segi tu dia panggil nota bahasa Arab tu. Hak terjemuh duk bawah tu. Dan kita nak baca terjemuh lalu. Lagu mana dia kata maksudnya sabdaan Nabi SAW hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia kasih ia untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk diri dia. Mana kata dia kata kasih untuk diri dia saat itu daripada segala perbuatan taat.
dan segala bahagian kebaikan, sama ada di dalam urusan agama dan dunia. Mana kata kita kasih kepada guru kita di atas perbuatan yang ditaat lah, dan di atas segala bahagia semua perkara yang baik, sama ada perkara baik sana itu kembali kepada agama kamu sendiri, ataupun kembali kepada akhirat yang kamu nak hidup di sana abadi. Nampak tak? Sebab tu kita kata apabila kita tiada orang molek dah, kita kena royak pula lah pada orang lain. Kita kena royak pula kepada orang lain. Sebab tu dalam Quran saat ni tu banyak ayat-ayat Tuhan ada royak kata la tubayyinan linnas ma nuzila ilaihim. So kamu tu bayan kepada manusia barang yang Tuhan turun daripada Quran. Dan begitu juga kita kata kita tengok atau setengah daripadanya apabila kita dapat kebaikan dah, nah kita dapat kebaikan dah, kita boleh tunjuk pula kepada manusia. Salah satu daripadanya kita kasih pada saudara kita apabila kita duduk dalam satu kelompok, dari satu wong, dari satu apa yang kata meja, kita tengok seorang saat itu duduk kata kepada saudara dia, ataupun kita tengok seorang saat itu duduk goyak perkara tak baik kepada saudara yang seorang lagi, walau kita duduk situ kita dengar. Kalau kita nak beramal dengan hadis ni, kita kena royak juga kepada orang tu. Ai kamu faham salah terhadap dia. Ai kamu dengar pada mana kata dia lagu tu. Ataupun kalau kita tak kuasa, kita engkar dengan hati. Tetapi ala kurang kalau dia nak royak perkara hak bukan-bukan, kalau kita ada, kita kena nasihat juga kepada dia tu. Hak mu duk royak saat ni tu, aku kenal lagu lain. Dah kadang-kadang banyak orang kita ni, banyak orang kita ni apabila kita dengar satu perkara, demo tu tak jadi tu, demo tu saat ni tu buat kerja lagu tu, demo tu apabila ni hadis Nabi kita nak ayat atas apabila kita dengar lagu tu sehingga perkara tu perkara sungguh apa kita tak boleh, kita kena royak, kita kena bisik-bisik pada dia, bemak bukan lagu ni bemak bukan lagu tu tu dia. Habis itu. Dan adakah di atas kita kasih saja ke? Tak. Dan membencikan baginya apa yang dia benci untuk dirinya. Kalulah perkara hak kita benci perkara tu, kita benci juga guru kita buat hak perkara kita hak perkara dibencikan. Lagu mana? Ya bukan balik kasih saja, balik perkara benci pun kita kena benci juga. Kita benci anak cucu kita, kena dadah masalah. Duk mai benda tak molek tadi tu. Di atas diri kita benci tak? Apabila di atas waris-waris kita, di atas saudara kita sejiran, di atas gitu, di atas gini, kita kena benci juga. Benci saat ni tu adakah keluar tabiat manusia? Tak. Benci saat ni tu sebab Tuhan dan Nabi kita suruh benci perkara tersebut. Hak benci tu baik pada tabiat tu, hak tu tak dapat pahala bekok. Tapi kalau kita benci perkara saat ni tu, perkara hak syarak kita suka benci, hak tu. Adakah perkara tak molek saat ni tu kita benci dengan tabiat kita? Tak. Perkara saat ni tu kita tahu so lagi tu syarak kita benci perkara ni, maka kita patut benci juga. Tak sewida kepada guru kita sebagaimana tak sewida kepada kita. Tu makna tu, dan membenci baginya apa yang dia benci untuk dirinya. Dia kata, maka jika lihat seseorang pada saudaranya yang muslim akan kekurangan pada agamanya, nescaya bersungguhlah ia pada membaikikannya. Memang dah kita tengok guru kita saat ni tu nampak tak ada apa mana pergi kepada masjid. Kalau majlis orang pak ngaji pun tak segi mana, dia rasa takut, dia rasa malu. Kita pakat dengan guru kita, kita pakat pergi nasihat dia. Kita pakat pergi royak kepada dia. Kita pakat pergi cuek dia. Tu makna dia. Itulah makna dia. Mana kekurangan pada agamanya. Kalaulah kita tak semaya ni, makna kurang lah. Kalaulah kita tak sewa amal ibadat ni, mana kurangnya. Nasibut sungguhlah ia nak pergi nasihat tu pada mu nak baikikan dia. Duk mikir juga. Nak buat lagu mana buat kita? Nak buat sore tak kuasa, nak pakat buat kita. Pakat supaya apa? Supaya sore sianu saat tu boleh ubah diri. Boleh pahala besar kita beramal tu.
Dan jika lihat seseorang pada saudaranya akan kebaikan, nescaya menggalak ia akan dia dan menolong ia akan dia di atas ketetapan di atasnya, dan tambah lagi kebaikan darinya. Apabila kita tengok guru kita dapat kebaikan dah, dapat kebaikan dah, oh dia ni ngaji siapa kecil habis, oh dia kerja ni siapakah boleh kerja, boleh beli gotu, boleh beli go ni, kita alhamdulillah pakat menggalakkan untuk nak apa? Untuk nak bantukan dia, untuk nak tolongkan dia, supaya apa? Supaya dia dapat kebaikan dah, nak dia tetap duk tak kebaikan sana, nak dia tetap hidup di atas tu. Orang hak baik dah ni jangan sangka satu hari boleh dia balik. Orang tak baik hari ni jangan sangka kau nak apa lagi boleh dia balik tapak tangan kepada dapat tangan. Jangan kita sangka. Sebab itulah kita tengok pada orang yang dapat kebaikan dah, kita doa bagi dia. Orang yang tak dapat kebaikan lagi, kita pakat nak buat mana nak dia jadi, nak dia jadi apa? Nak dia jadi halak molek. Sebab itulah di sini apabila kita faham molek di sini, faham molek syarah ulama di sini, tak ada sifat dengki, tak ada sifat untuk nak apa ke, yatamanna zawalun ni'mah anil ghair, iaitu cita-cita untuk nak menghilangkan nikmat daripada orang lain. Tak ada. Sebab tu saya ingat perkataan Imam An-Nawawi, Imam Ghazali, sebagaimana Imam Nawawi syarah dalam kitab Arba'in dia ni. Jangan Imam Nawawi ni dia syarah hadis 40 hak dia buat mari ni. Dia bawa data lagu mana? Dia bawa data perkataan Imam Ghazali di sini. Dia bawa data Imam Ghazali. Mana kata apabila Imam Nawawi dia bawa perkataan Imam Ghazali mari duk hurai dalam hadis dia, tanda kata Imam Ghazali lebih tua daripada dia lagi lah. Mana kata dia mek tupai, orang panggil napah tulis cara mikir Imam Ghazali mari buh lah kitab dia. Mana kata Imam Nawawi lebih muda daripada Imam Ghazali lah. Dia kata lagu mana? Dia kata duk kecek masalah mendengki di antara satu sama lain. Dia kata kana wal hasadu kama qala al-Ghazali yanqasimu ila salasati aqsam, iaitu sifat dengki saat itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yang qasimu terbahagilah ia kepada 3 bahagian. Dengki saat itu, al-qismul awal ayatamanna zawal ni'mah ghair wa husuluha li nafsihi. Rupa yang pertama orang dengki saat itu tu, iaitu dia cita-cita untuk nak menghilangkan nikmat hak duk di orang lain. Cita-cita nak win nikmat tu saat itu tu, nak win kelik mari duk dia. Nampak demo tu kebong banyak oi. Nak buat lagu mana wi yo rada kepada kita. Nampak kebong demo tu banyak oi. Hasilnya tahun-tahun boleh banyak oi. Nak buat lagu mana wi padia yo jadi tak buah. Kita kata cuma saya buat misal orang cepat tak kita. Hak lain lagi kiyahlah. Nak ayat tanah. Nak ayat kata kita duk cita-cita nak hilangkan nikmat hak duk di gu kita, nak perkara tu hasil kepada kita. Itu salah satu daripada rupa dengki. Orang panggil sifat yang dicela ni. Kulasana titu sap ceng. Orang adik-adik ni kadang-kadang bahasa Melayu ni tak apa nak faham mana. Tak faham nak mana, dia kena kecek bahasa siye kita ni. Sebab tu guru-guru tadika ni kena buat kerja banyak pergi badan. Dah guru tadika kena buat kerja banyak sebab bahasa Melayu kita semakin hari semakin hilang. Kadang-kadang kita kecek dengan bahasa Melayu ni tak faham. Saya pergi kecek di Nibong tu, ada salah satu daripada satu cumrum hak orang panggil kan faifa hak duk Nibong. Dia nak dia ni satu kumpulan orang Melayu kita. Satu kumpulan ni dia nak tahu masalah agama. Royaklah agama ni nak buat dia tu wifo dia faham tu gapo agama ni. Orang Melayu kita kecek bahasa Melayu ni foya kek tangan baik. Tak faham bahasa Melayu. Baik kecek bahasa sia boleh tak ya tu.
Kita tak ada gapo, boleh sekadar kuasa lah kita kata. Tapi nak oyak atas gapo? Nak oyak atas anak Melayu kita ni semakin hari semakin hilang bahasa nenek moyang kita. Kena jaga nah. Kena jaga nah. Tu dia. Kita kena sungguh. Kita kena sungguh. Saya ni ingat atau nak boleh reti bahasa Melayu ni, kita ngaji sekolah. Nak boleh reti bahasa Melayu kita tanya guru. Ni kalimah gapo ni? Ya oyak atau misalnya ya atau ni kalimah Tuhan masalah kita usaha tulis bahasa saya ta'utu hanuhu manaka nonu Tuhan nak baca boleh kita usaha siapa ke boleh baca bahasa Melayu boleh jaga sikit separuh daripada ni alhamdulillah. Tapi adik-adik baru ni kita bimbang daripada umur 15 17 ataupun 10 tahun bahasa Melayu kita ni kita kena sungguh. Sebab itulah tadika kita, tempat kita ni ada tadika ni, guru-guru ni hak dengar malam ni kita sungguhlah kepada adik-adik kita dalam tanihkan bahasa Melayu. Bukanlah kita tak asuk pada bahasa Melayu kita tak ngaji bahasa lain, bukan. Sebab bahasa saat ni tu bahasa daripada Tuhan belaka. Bahasa Melayu, bahasa Sia, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Inggeris ke apa ni, kita kena belajar belaka itu. Tapi ke asas humi tunya kita tu kita jangan tinggal. Tu dia. Hak tu satu imam Ghazali kita royak. Yang kedua al-qismus tsani daripada tiga bahagian tadi kata ayyatamanna zawalu ni'matul ghaib wa illam tahsul lahu aw lam yakun yuhibbaha wa hadha asyarru minal awwal. Mana katanya dia cita-cita nak hilangkan nikmat itu daripada orang lain juga. Nak sekalipun hak cita-cita saat itu nikmat hak dari orang lain itu tak boleh dia. Tapi ia tak boleh pada orang ning je. Itu salah satu rupa daripada dengki yang dicelakan oleh syarak juga. Yang ketiga ayyatamanna zawal ni'mah 'anil ghaib walakin yakrah irtifa'u 'alaihi minal hadz wal manzilah wa yarda bil musawah wa la yarda biz ziyadah wa hadha aidan muharramun. Iaitu dia saat ni tu yatamanna kandak cita-cita nak hilangkan nikmat tu daripada orang lain, tetapi dalam masa sama dia tak sewi nikmat saat itu boleh pada orang lain sama dengan dia boleh. Lagu mana? Kita duduk lah satu pangkat ni dah. Guru kita nak naik sini juga, kita tak jang. Tak sewi naik sama tu di atas daripada kita. Tapi kalau duduk sama dengan kita tak apa. Ini Imam Ghazali kata kan? Imam Ghazali kata ini kara-kara yang haram juga. Ini kara-kara yang haram juga. Kalau itu hak tadi kita royak atau dan jika lihat seseorang pada saudaranya akan kebaikan, nescaya menggalak ia akan dia dan menolong ia akan dia di atas ketetapan di atasnya dan tambah lagi kebaikan darinya. Mana tak apabila kita tengok dah guru kita dapat kebaikan, kita pakak kena sangat senung. Ya boleh dah kara ning, ya boleh dah pangkat ning, ya boleh dah kereta merah ning, ya boleh dah isteri yang solehah, ya boleh dah. Kita pakak tolak plakdan dia. Kita pakak doa with dia katana. Apabila dia pergi nikmat tu, we duk tetap di atas tu. Sebab kita saat ni tu jangan duk sengka naik sampai ke tinggi boleh jadi jatuh. Jangan sengka kita turun baik. Satu hari Tuhan nak angkat. Sebab itulah kita apabila kita dapat satu nikmat, kita buai sifat takabur. Kita buai sifat hanale. Kita buai sifat yang jadi apabila kita dapat perkara jadi mengkerahkan hati kita. Kita buai sifat lagu tu. Tapi hak Nabi kita kanak nak royak atana. Rupa lagu tu saat ni tu. Rupa lagu tu saat ni tu. Kita nampak guru kita dapat kebaikan saat ni tu. Kita nak plug dan dia dapat lagi tu. Boleh tak setara tu kita buat? Itu dia. Dan tidak menjadikan seorang mukmin sebagai mukmin yang sebenar sehingga redalah ia bagi manusia barang yang meredai ia akan dia untuk dirinya. Itu dia. Mana kata tidak sempurnalah seseorang mukmin, tidak sempurnalah iman seseorang malaikat apa? Dia kena redha apa yang hasil pada dia sebagaimana dia redha kepada guru dia boleh. Lagu mana nak taswir masalah lagu ni? Nak taswir kata kan? Apabila guru dia dapat rezeki,
apabila guya dapat nikmat, apabila guya dapat pangkat, dalam hati dia seorang mukmin tak rasa rana langsung. Sebab apa? Sebab dia kata, kalaulah kita kacau duk tak setuju, duk tak redha dengan apa yang boleh, seolah Allah kata Tuhan wi nikmat tu dia, seolah kata kita tak redha dengan apa Tuhan wi pada dia. Sebab keredaan kita terhadap guru kita saat itu besar. Guru kita dapat nikmat, segala nikmat yang baik, maka kita redha juga dengan perkara tu. Kalau kita tak redha, termasuklah kita saat itu tu tak redha dengan apa hak Tuhan bagi kepada dia. Tu duduk situ. Duduk situ nah kita boleh faham nah. Mana kata no? Makna kata Tuhan kanak dia azali lagi nak wi perkara ni kepada si fulan. Kita tak sehuat lagu mana nak menghilangkan nikmat tu kalau Tuhan nak wi kepada dia. Apabila kita tahu dah Tuhan kanak nak wi dia, kita usahalah hak kita wi dapat nikmat juga sebagaimana dia dapat mengambil dengan asbab, sebagaimana dia ambil dengan asbab. Ini apa yang kata apabila kita faham hadis ni, hadis kata kamu kena kasih pada saudaramu sebagaimana kamu kasih pada diri kamu saat itu. Sifat dengki mendengki di antara satu sama lain tak ada daripada kita. Sebab apa? Sebab kita tengok kata satu nikmat yang Tuhan nak beri kepada seorang saat ini, Tuhan redha pada azali dah. Tuhan kanak kepada azali dah, dan Tuhan meluluskan itu nikmat kepada dia dah. Kalau kita tak duduk tak setuju dengan apa yang dia dapat saat itu, seolah-olah pada hakikat kita tak setuju dengan apa yang Tuhan bagi dia tu lah. Itu dia. Itu nak royak lah. Itu hak panggil tahu hak ulama kita nak syarah sini. Itu dia. Dan sesungguhnya perbuatan tersebut tidak diadakan pada seorang melainkan kepada mereka yang selamat daripada hatinya. Selamat daripada penyakit dendam, tipu menipu, dan penyakit dengki di antara satu sama lain. Itu dia. Kalau itu kita kata kara hak duk jadi nyakit dalam masyarakat, kara punca hak besar-besar hak duk jadi masyarakat satu hara-hara, hak di masyarakat jadi ada masalah. 3 nyakit ni. Nyakit yang pertama hak ulama kita royak tu, kita duk dendam di antara satu sama lain. Dendam. Sifat dendam ni jangan. Sifat dendam jangan. Duk rumah ni kalau kita kelahi ni, seolah kata gaduh-gaduh setengah daripada manusia ni, tak se dengar siapa kau, tak se panggil nama orang kita dendam. Sifat dendam dan sifat tipu menipu ialah belaka. Sifat ni sifat yang dia panggil masalah pada masyarakat, dan penyakit dengki di antara satu sama lain. Kalau kita ada, kalau kita tak ada sifat 2-3 sifat ni, dan sifat hak celah-celah hak lain lagi tu saat ni tu, maka termasuklah kata kita bolehlah kita beramal hadis Nabi kita royak atas, suruh kita kasih pada saudara kita sebagaimana kita kasih pada diri kita. Kita kasih pada diri kita nak hasilkan perkara baik, dan kita kasih juga kepada saudara kita supaya saudara kita boleh juga dapat juga perkara baik. Sebab tu satu hadis pada Nabi SAW, dia kata innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah SWT nak tolongkan seorang kamu selama mana kamu saat itu tolong saudara bagi kamu. Nampak saudara kamu susah, tolong dia lagu mana? Wewang kepada dia, kecek molek terhadap dia, nasihat dia, gi kecek kepada orang lain supaya menolongkan dia. Kita duduk sekarang ni, kita tak kuasa nak tolong saudara kita hadut di Gaza. Kurang-kurang ada ikatan di antara kita dengan dia tu, ikatan imaniyah, iaitu lafaz tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ia ada juga itu kalimah, ia saudara kita. Sebab tu riwayat atau innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya seorang mukmin itu adalah ikatan saudara. Lalu gitu kita kasih kepada dia apabila kita dengar orang nak mari derma, nak wagi kepada mereka. Alah-alah kurang kita wi juga sehat untuk tolongkan saudara kita. Tapi kena tahulah, kena tahu punca kata demo ni tolong suruh tak. Sebab sekarang ni banyak jadi tipu menipu.
dah jadi nego lah ni badai. Mari duk royak kata kita nak pergi tu, kita nak pergi ni. Apabila kita tengok belakang dia, umuh juga kereta nak kereta sedap daripada kita lagi. Banyak kita tengok. Rupa-rupa ni tipu menipu hak zaman sekarang ni berwarna-warni bekok. Satu baru. Baru ni kita tengok di apa dah? Berita orang kita ni, orang 3 wilayah ni Cik Meh. Gi naik ke atas ni. Lepas atas daripada hak nyai kok Patelung kok mana. Tiba-tiba orang kita ni masa dia dah berhenti nak semaya kok pamnyok kok gapo ni. Rupa hak baru ni kita kata orang kita ni apabila berhenti semaya saat ni tu, dia ada satu orang untuk nak kena kereta. Dia guna jarum halus je. Jarum tu hak nak guna tu. Dia cocok mo nam kereta tu. Dia cocok mo nam kereta tu, dia cocok buatlah rusak pada enjin kereta kita tu. Lepas tu dia tahu kata apabila dia buat lagu ni kereta ni kalau pergi kau dapat tak lebih pada 20 kilo kita kata. Maka apabila kita pergi semaya pun kita tinggal habis lah kita pakai pergi semaya belakang. Tinggal kereta duduk situ. Tiba-tiba apabila kita walk kereta nak tubik turun mari mah kita ni, dia tak siap dah, tak masa dah. Apabila kita buat pecah sini daripada enjin dia pergi misalnya 15 kilo, 20 kilo. Maka apabila kita cocok dia buat lagu tu selepas pada kita naik kereta kita pula tu, pergi ke depan tu, dia turun belakang kita. Dia turun belakang kita. Maka apabila pergi sampai 20 kilo tu ada wagai kereta kita. Dia mari dalam rupa kata orang baik. Oh, baik kereta jadi apa baik? Oh, gitu gini kita pun mujung ada yang mau tolong. Tiba-tiba apabila ya saat ni tu tolong kita dah, ya wak gi kereta kita tepat hak kita dok go tu. Hak dalam fok ya dah. Tiba-tiba dia mau tu payah sikit ni wak apa ni? Balik situ, balik sini, balik situ kata harga duit. Padahal kalau si pes semua pokok dia. Tapi dengan sebab kita nak kelik jauh lagi ni, dia ikut dia mau kata. Padahal necang dengan dia pakat dah. Tu rupa nipu sekarang. Lalu gitu, pergi siapa yang lain? Necang tu balik-balik tengok. Nak saling go tu ben ni. Nak saling go ni. Nak saling go ni. Gaduh-gaduh orang kena dah tu 40,000 ben. 40,000. Pak orang kaya, golek ke orang ada duit lah kita kata. Gi mapuh tu tepat tak ada orang dah. Pas nak gi jauh pula lagi tu, tak ada umur dia, tak ada gi jumpa sama-sama set for you, ikut je kata. Tiba-tiba payah nak buat kan. Itu sebagai nak ya atau rupa tipu hak rum baru ni hak kita kena beringat. Apabila kita naik ke atas, hak jalan keluar lagu mana? Jalan keluar apabila kita tak kereta kita di tempat pamnyok apa baik mana-mana tempat, tak orang sore di atas kereta. Nak pergi maya, tak orang tunggu kereta. Jangan tinggal kereta. Ini yang panggil bersenir daripada pihak sedadu sendiri, pihak askar sendiri dan pihak tamruat caracau sendiri. Sekarang ni boleh igak lah. Boleh igak beberapa kumpulan, banyak lah kita kata. Itu panggil tu rupa-rupa nak menipu kita belakang tu. Tu dia. Penyakit hak nak mengkenakkan masyarakat sini kita sebut sini denai. Yang kedua tipu menipu. Yang ketiga iaitu hasad, dengki di antara satu sama lain. Tu dia. Tu dia. Sikit dah. Maka sesungguhnya sifat dengki itu ialah tidak suka seseorang yang dengki itu tidak suka dapat nikmat lebih darinya atau sama padanya. Tu tabiat dengki, iaitu ia tak suka apabila dia dapat nikmat lebih daripada dia dan dapat nikmat sama dengan dia. Kita suka kerana tabiat seseorang yang dengki itu bahawa suka ia lebih daripada orang lain, nisbah kemuliaan. Memang apabila seorang dengki saat ni tu dia saat ni tu memang dia nak hak tujuan sekali, dia nak lebih daripada orang lain, nisbah kemuliaan saat ni tu dan suka asing nikmat tersebut daripada yang lain. Apabila dia dapat dah, kita suruh orang lain boleh. Tu tabiat orang dengki. Dan sesungguhnya yang sempurna iman ialah menyalahi, tidak berbetul kenyataan tersebut. Mana tak selalu seorang saat ini terjadi iman yang sempurna, kita tak bolehlah sikap yang kita sebut saat ni daripada dengki, daripada hilangkan nikmat duduk pada guru kita,
Kita tak boleh duk kenyataan tersebut saat ni. Dan iaitu bahawa berkongsi akan kebaikan itu oleh segala mukmin semua pada semua perkara yang Allah SWT mengkurnia akan dia daripada perkara kebaikan. Kalau itu hak jalan, hak syarat kita nak tunjuknya iaitu apabila kita buat dah sifat yang dicelakan oleh syarak dan kita menepati sifat yang dipujikan oleh syarak, maka tak lain tak bukan apabila masyarakat duk lagu tu, orang Islam saat itu kasihkan perkara tu, kasih dengan apa yang Nabi kita royak tadi, maka masyarakat tu jadi sempurna, masyarakat tu jadi keamanan, masyarakat tu jadi aman damai. Hak tujuannya. Mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk royak hadis ning saat ni tu nak clear, nak orang Islam saat itu buai daripada sifat kecelaan hak duk dalam diri, sifat yang dicelakan oleh syarak, daripada sifat-sifat yang kita sebut saat ni, daripada sifat-sifat yang kita sebut saat ni. Sebab itulah kita kata orang yang duk tak puas hati saat ni tu kita kena apa boleh bertanya kata, kalau itu dia lagu tu dah pas nak buat lagu mana, nak buat lagu mana, dia duk lagu tu dah, itulah kita nak ayat atau kalau nak ubah lagu tu kita kena masuklah hospital, iaitu hospital ilmu. Kita kena tahu dulu mula-mula. Kita kena tahu dulu mula-mula. Sebab itulah kita kata Islam kita ni nak tunjuk tak ajaran Islam tu molek. Kita tengok orang yang masuk Islam mula-mula. Orang yang masuk Islam mula-mula tu dah, kalulah dia tilik kepada orang Islam sebelum dia tilik pada ajaran Islam ni, kita rasa dia tak masuk Islam. Sebab orang ni salah banyak. Tetapi ajaran saat ni tu tetap. Ajaran tu tetap duk lagu tu lah, duk jadi molek lagu tu lah. Itulah kita tengok hadis malam ni yang kita boleh kongsi bersini dengan ayah-ayah dan abang-abang dan adik-adik pada malam ni. Semoga kita boleh istifadah, boleh faedah ini daripada hadis. Kita tengok pengertian sikit daripada ini hadis. Dia kata ma yustafad min hadis, faedah daripada ini hadis. Dia kata pada ini hadis menggalakkan oleh syarak kita oleh Allah SWT akan seseorang mukmin di atas kasih kebaikan untuk semua orang mukmin. Mana kata apabila kita ngaji dah, kita tahu dah kata cara apa bila nak boleh kepada guru kita buat lagu mana-mana pun tak boleh dah kita, sebab Tuhan tanah boleh dia. Dan begitu juga kalau cara nak dapat kepada kita, guru kita buat lagu mana-mana pun tak boleh dah kepada guru kita, bab Tuhan tanda dah kepada kita. Kalau itu apabila kita faham lagu tu, kita boleh duduk sama rata dengan kawan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kuat lagi hubungan rapat di antara orang mukmin. Apabila tidak ada sifat dengki di antara satu sama lain, boleh buat perhubungan lah. Boleh timbul projek tu lah, boleh timbul projek ni lah. Yang ketiga, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seseorang bahawa kasih seseorang akan manusia untuk saudaranya barang yang ia kasih untuk diri dia. Hak ni memang al-muslimun lil muslim kabunyanil kalbunyanil marsus. Nabi kita ayat orang Islam, orang mukmin dengan orang mukmin saat ni tu seperti teras yang satu, seperti jasad yang satu. Apabila sakit sana, sakit juga guru dia. Apabila sakit guru dia, sakit juga dia. Tu asal orang Islam. Yang keempat, hadis ini menunjuk di atas bahawa iman itu ada tambah dan kurang sebagai kita ayat ni. Ditambah dengan sebab seseorang memperbuat taat dan memperbuat perkara yang baik. Dan kurang juga iman itu sebab melaku seseorang berperbuatan yang jadi maksiat, derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tengok apabila seorang tu banyak derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, iman dia tak rock. Sijik pun kurang mari, majlis ilmi pun tak mari, majlis orang soleh pun tak masuk. Tu Cek tu makna kata gelak dah iman dia. Tapi hak mari masjid, hak gapo saat ni tu orang panggil tu iman yang masih duk kuat. Yang kelima, berkata Imam Ibn Hajar, dia kata maksud pada hadis ini ialah menggalakkan sifat at-tawadhu'. Memang apabila seorang saat ni tahu dah ini hadis, tahu dah kata hak dia dan hak guru dia, tahu dah kata dia saat itu dia kasih kepada guru dia sebagaimana dia kasih pada diri daripada diri dia sendiri,
maka timbullah sifat rendah diri di antara satu sama lain. Dan sifat rendah diri ni bukan sebagai mudah lah orang nak dapat. Bukan sebagai mudah orang dapat sifat at-tawadhu'. Banyak kena nak bersifat dengan takabur. Dapat nikmat akik dada, akik tangan. Tu dia. Yang kena berkata Imam Al-Kirmani rahimahullah, dan di antara kesempurnaan iman juga bahawa dibenci untuk saudaranya barang yang dibenci untuk dirinya daripada kejahatan. Memang kalaulah kita kata kita tilik kepada kebaikan, kita tilik juga kepada kebaikan, nak sempurnakan iman, tilik kepada kejahatan. Kalau kita bencikan kejahatan saat ni tu tak sewida kepada diri guru kita sebagaimana tak sewida kepada kita, itu termasuk dalam apa? Dalam seorang saat itu jadi kesempurnaan iman juga. Jadi kesempurnaan iman juga. Maka kita tengok pada hadis malam ini boleh latihlah kepada diri kita, latihlah kepada diri kita. Nabi kita wayak atana, wayak kata tidak sempurnalah seorang daripada kamu sehingga kamu saat itu kena kasih kepada saudaranya sebagaimana ia kasih pada diri dia. Itulah saja kita kata sakut paut dengan ini hadis. Mudah-mudahan kita boleh tertanam dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, akhlak cara mikir kita akan ini wasiat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir ini saya menyudahi dengan katanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami majlis yang berkat, majlis yang ada cahaya, majlis yang menjadikan satu ilmu boleh dapat membimbingkan kami dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amalan yang baik, amalan yang saleh bagi kami ini sampai kepada nenek moyang kami, sampai kepada almarhum semua pada nenek moyang kaya yang di dalam kubur. Ya Allah, ya Allah, yang Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami dan keterangan kami adalah keterangan yang berkat, keterangan yang dapat boleh masukkan dalam hati-hati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah lagi kepada kami ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah daripada kami ilmu yang tak bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami ini menjadi contoh tauladan kepada diri kami, kepada saudara kami dan kepada orang Islam seluruhnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, aku pohonkan kepada Engkau. Ya Allah, aku mintakan kepada Engkau sebagaimana kamu suruh aku minta kepada kamu. Ya Allah, ya Tuhan kamu, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami pada malam ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.